أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah mengizinkan dan menempatkan kita pada hari yang terbaik, pada hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat yang penuh dengan kebaikan, dan hari di mana kita dapat memperbanyakkan amal-amal kesolehan. Di antaranya memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW dan memperbanyakkan doa, khususnya iaitu pada selepas asar, sebelum maghrib, begitu juga ketika hari Jumaat, ketika pada waktu solat Jumaat, di antara azan dan iqamah dan seumpamanya. Dan mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini akan termasuk dalam salah satu amal soleh yang memiliki keutamaan yang kita lakukan pada hari ini, iaitu dengan mengambil faedah daripada majlis pembacaan dan penjelasan, iaitu daripada wasiat Nabi SAW yang merupakan hadis-hadis yang penuh dengan faedah yang dimuatkan di dalam Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, iaitu sebuah kitab yang lebih masyhur dengan panggilan Arba'in An-Nawawiyah, yang ditulis tak lain dan tak bukan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya yang relatif muda, iaitu sekitar 46 tahun. InsyaAllah untuk majlis pada hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-39, Al-Hadis At-Tasi'u wa Thalathun. Hadis ini adalah hadis yang pendek, ya, dan begitulah kebanyakan hadis-hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, pendek majoritinya, ya, untuk memudahkan kita menghafalnya, dan merupakan, ya, hadis-hadis yang memiliki faedah yang besar yang berkaitan dengan hal-hal penjelasan tentang prinsip-prinsip asas atau pokok-pokok yang berkaitan dengan agama. Baik, kita langsung saja membaca hadis ini, kemudian terjemahannya dan penjelasannya. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Sangat pendek, tak sampai beberapa saat telah selesai, iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, iaitu ayahnya, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib
dan anaknya yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah bin Abbas. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atau bahwasanya Allah Taala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tajawazali, yang memaafkan kesalahan, yakni yang terjadi tidak disengajakan, an ummati, daripada umatku, al-khatta'a, ya, al-khata' kesalahan tadi, ya, al-khatta'a wan nisyan, ya, kesalahan disebabkan dan kelupaan, ya, kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja dan kesalahan kerana lupa. Wa mastukrihu alai, ya, lupa dari umatku serta apa saja yang dipaksakan, tukrihu, yang dipaksakan atasnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Baik. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya, sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, hadis ini banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Kerana ketiga-tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, adalah hal yang berkaitan dengan urusan fiqh. Ya, yang berkaitan dengan urusan fiqh ibadah. Yang berkaitan dengan perintah, larangan, tegahan, hukum, hakam. Ya, untuk dibuat keputusan terhadap perbuatan seorang hamba, perbuatan seorang mukallaf, dan dikata padanya sebagai, ya, setengah daripada syariat, memandangkan kepada perbuatan manusia ada kalanya dengan niat dan ikhtiar, dan ada pula terjadi salah, terlupa atau terpaksa. Jadi hadis ini menjelaskan tentang satu hakikat tentang diri insan, tentang manusia. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah Ta'ala sangat mengetahui tentang diri kita, diri hamba-hambanya, ya, tentang segala kelebihan dan segala kekurangan yang ada padanya. Maka Allah menyempurnakan dua jurusan itu dengan pelbagai perkara yang Allah persiapkan. Ya. Jadi manusia yang hidup di atas muka bumi ini, kita sebahagian daripada manusia yang Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kita kesempatan, nikmat yang sangat agung, kita hidup sampai hari yang terbaik pada hari Jumaat ini. Ya, tidak sepi daripada melakukan kesalahan, melakukan khilaf, ya, tersalah, tersilap, lupa dan seumpamanya. Dan perkara ini ada yang berkaitan dengan urusan dunia dan ada yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ya, maka ini merupakan salah satu tabiat kekurangan yang ada pada manusia, sisi kelemahan manusia. Sebab itu al-insan itu sendiri akar katanya menjelaskan tentang salah satu sisi kekurangan manusia. Apa dia al-insan? Asal daripada perkataan nasya, pelupa. Jadi Allah jadikan kita ada sifat kelemahan, ya, dan sifat kelemahan itu atau sifat kekurangan, ya, pada satu ketika dia mendatangkan kebaikan, pada satu ketika dia mendatangkan kekurangan atau mudarat pada dirinya. Dan Allah nak menjadikan sifat itu kepada kita dengan apa? Dengan faedah. Faedahnya apa? Supaya jangan ada sifat sombong. Bila kita manusia tak sempurna dari sudut sikap, bukan dari sudut kejadian. Dari sudut kejadian, kita adalah ciptaan yang terbaik, yang sempurna. Ya, iaitu Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya kami menciptakan insan sebaik-baik kejadian, manusia. Kerana apa sebaik-baik kejadian? Bukan saja bentuk, rupa paras, physical appearance dan sebagainya, tetapi Allah muliakan kita sebaik-baik kejadian dengan kita di antara dua makhluk Allah yang diberikan keutamaan untuk menanggung taklif syarak berbanding dengan makhluk lain. Dan di antara kita dengan jin, maka kita yang lebih utama. Kerana apa? Kerana, ya, buktinya adalah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam diutuskan bukan daripada jin, dia diutuskan daripada manusia. Sehingga jin pun kena beriman dengan Rasul yang diutus di tengah mereka. Siapa? Iaitu Nabi SAW. Jin pun kena beriman
ya, dan akan kerasulan Nabi SAW, wajib menjadikan Rasul SAW sebagai contoh teladan. Itu. Jadi Allah berikan, ya, kita ini adalah sebaik-baik kejadian. Kenapa? Kerana kita, Allah perintahkan, wajibkan dengan beberapa perintah dan beberapa tegahan agar mencapai makam hamba sebagaimana yang telah berlalu hadis. Ya. Namun walaupun kita adalah sebaik-baik kejadian, tetapi pada perlakuan, pada sikap ada kelemahan, ada kelebihan. Dan Allah perintahkan kita agar berjuang, bermujahadah untuk meraih kesempurnaan. Maknanya kesempurnaan itu bukan maksudnya 100%, menuju kesempurnaan agar menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, dengan segala ketundukan, ketaatan. Sebab itu kita hidup di dunia ini satu perintah Allah, iaitu kita kena berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berjihad untuk apa ni? Untuk membebaskan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Berusaha untuk meraih sifat-sifat terpuji. Dan ini perlukan mujahadah. Ya, perlukan mujahadah agar kita meningkat daripada kategori yang kita sebut ketika menjelaskan tentang ciri-ciri wali Allah, iaitu faminhum zalimun li nafsih. Ya, kita bergerak daripada kategori yang pertama, zalimun li nafsih, menzalimi diri sendiri. Banyak buat maksiat, banyak melanggar perintah Allah, banyak meninggalkan perintah Allah. Ya, kepada iaitu waminhum muqtasid, iaitu pada kelompok pertengahan, berjaya berada memposisikan diri dia, iaitu dapat menetapi istiqamah dalam melakukan perkara yang wajib. Sebab syarat minimal nak masuk syurga iaitu menunaikan hak Allah yang wajib. Kemudian di sinilah perbezaan tingkatan kedekatan seseorang dengan Allah, iaitu waminhum sabiqum bil khairat, ya, iaitu sebahagian daripada mereka ada yang bersegera dalam perkara kebaikan. Mereka tak berpuas hati dengan kondisi telah menunaikan kewajipan. Mereka berusaha untuk berjihad bersungguh-sungguh, iaitu menanamkan dalam hati mereka kecintaan yang sepenuhnya terhadap negeri akhirat. Dengan mereka bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal-amal soleh dengan melakukan amalan nawafil. Ya, rujuklah pada kuliah yang sebelum ini berkaitan dengan hadis yang ke-38, iaitu tentang sifat wali-wali Allah. Maka Allah jadikan kita ni di antara kelemahannya adalah dalam 3 jurusan, dari sudut perbuatan dan tindakan. Dan inilah yang dipaparkan dalam hadis ini. Namun Allah dengan maha luasnya rahmat kepada hamba-hambanya, 3 perbuatan hamba ini Allah maafkan. Padahal 3 perkara ini boleh membawa kepada mudarat yang sangat besar. Ya, namun Allah sendiri yang menciptakan kita, mengetahui tentang kelemahan itu. Ya, dengan itu Allah memberikan kemaafan. Apakah 3 perkara itu? 3 perkara itu sangat jelas dan terang. Jadi sebenarnya sesiapa yang membaca hadis ini, automatically dia boleh faham dah. Ya, 3 perkara perbuatan hamba yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu yang pertamanya adalah, disebutkan di sini adalah, iaitu al-khata', ya, kesalahan. Kemudian an-nisyan, lupa. Ya, kesalahan yang disebabkan oleh apa? Lupa. Ya. Jadi di sini merujuk kepada kesalahan, kesilapan, terbabas, tergelincir. Ya. Iaitu, ya, Allah maafkan dari umatku, umat Nabi SAW, Allah berikan keistimewaan. Apa keistimewaan mereka? Kesilapan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan ke atas mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang 3 perkara yang setiap dari kita, ya, telah, sedang dan akan terjatuh kepadanya. Ini perkara yang biasa berlaku. Sebab manusia tadi sifatnya an-nisyan, nasiah, pelupa. Ya. Bila dia lupa, dia boleh terjatuh ke dalam kesilapan, kesalahan. Ya. Dan satu lagi adalah terpaksa. Dia terpaksa melibatkan pihak ketiga. Tapi tadi dia terlupa, tersilap, itu datang daripada diri dia. Baik. Boleh faham? Apakah dia 3 perbuatan hamba yang diampunkan oleh Allah? Raisa. Apa? Ya, tu kesalahan. Kesalahan dalam keadaan apa? Sebab kesalahan itu ada dilakukan secara sengaja. Yang diampunkan oleh Allah apa? Lupa, kesalahan yang dilakukan secara tidak
Sengaja dan lagi terlupa lagi. Terpaksa. Ya, jadi kategori pelakuan hamba ingat yang diampunkan, dimaafkan oleh Allah Ta'ala ada 3, iaitu kesilapan, kelupaan dan keterpaksaan. Namun ketiga perkara ni ada juga kaitan dia. Kaitan dari sudut apa? Iaitu hukum tetap berlaku, dijatuhkan atas dia. Dia tak berdosa tapi hukum kena pada dia. Hukum dari segi apa? Perbuatan. Nanti akan dijelaskan. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan tentang betapa Islam adalah agama yang sempurna. Islam memberikan tolak ansur dalam hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Jadi Islam mengatur urusan kehidupan kita dengan penuh sempurna, tertib, dan tidak sekali-kali menzalimi penganut-penganutnya. Jadi agama Islam adalah agama yang adil, agama yang selaras dengan fitrah, agama yang penuh dengan toleransi, agama yang hidup, dinamik, fluid, fleksibel, elastik, sesuai sepanjang zaman. Jadi sebab itu barang siapa yang menjadi seorang Muslim, dia tak terasa sulit, tak terasa dipaksakan dalam dia mengamalkan agamanya. Dalam dia menegakkan ubudiyah hanya kepada Allah, maka dia pasti mampu melakukannya. Yang menyebabkan dia tidak mampu sebab apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsunya yang tercela. Baik. Kalau kita melihat agama-agama lain, sama ada agama samawi yang telah terbatal itu atau agama-agama ciptaan manusia, kita lihat ajaran-ajaran mereka sangat menyulitkan. Sangat menyulitkan. Contoh, bagaimana agama mereka mengajar hidup memujang, tak berkahwin. Dilarang makan itu, makan ini, yang asalnya adalah perkara yang harus, yang boleh dimakan. Dengan melakukan amalan-amalan yang menyiksa diri, seperti melukakan tubuh badan, cocok sana, cocok sini, dan sebagainya. Jalan di atas bara api, dan berbagai lagi yang menyulitkan. Namun Islam, dia adalah agama wasatiyah, pertengahan. Sesuai dan selaras. Di zaman mana pun Islam itu tetap relevan, tidak menyulitkan. Masya Allah. Bahkan perintah-perintah Allah itu semuanya mendatangkan faedah bagi pelakunya. Kita tengok contoh sudah dalam bab halal dan haram, dalam bab makanan. Tengok Islam menjaga kesihatan, menjaga peribadi, perilaku. Sebab itu makanan itu di antara faktor penting beri kesan terhadap apa? Akhlak seseorang. Bila dia makan perkara-perkara yang haram, yang dilarang, sedikit sebanyak makanan itu memberi kesan terhadap tingkah laku dia. Kalau dia makan makanan yang binatang itu memiliki sifat yang keras, ganas, tidak memberi kebersihan, memiliki sifat kebidatangan tahap tinggi, maka sifat itu juga nanti akan terjangkit pada dia. Contoh, kita dilarang memakan harimau, singa dan sebagainya. Cuba makan daging dia, nanti akan ada sifat-sifat seperti haiwan tersebut sedikit sebanyak. Tengok makanan-makanan yang diberi, yang Allah halalkan pada kita. Makanan-makanan yang membantu dan menyumbang untuk kita berperilaku akhlak yang mulia. Contoh kita makan lembu, tengok lembu, perangai dia kasar tak? Tak, lembut, sopan santun lembu. Tengok dia pun tenang. Tengok kambing, ayam, itu semuanya binatang-binatang yang jinak. Ada sifat jinak, baik, mudah dengar kata, dan begitulah seterusnya. Masya Allah. Itu kalau dikaji hikmah banyaklah akan ditemui. Baik. Jadi juga harus diingat bahawa kelakuan manusia itu terbagi kepada 3 perbuatan seorang hamba. Yang pertama iaitu kelakuannya dilakukan dengan sengaja. Kelakuan yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, perbuatan yang dia buat dengan tidak sengaja. Yang tidak sengaja inilah yang dimaksudkan dengan terlupa. Yang ketiga, perbuatan yang dibuat dengan dipaksa. Jadi daripada hadis ini ditarik 3 perkara. Yang pertamanya, kelakuan yang dibuat dengan sengaja. Yang disengajakan ini adalah yang ada hukumannya. Yang disengaja ini sama ada perbuatan itu yang diperintahkan atau yang ditegah. Jadi wajib seseorang itu dalam bab ibadah dia melakukan amal itu sengaja. Sengaja maksudnya apa? Iaitu segala perbuatan yang dilakukan dengan niat dan pilihan. Bila ada niat, ada pilihan, itu sengaja.
purposely. Ya. Macam contoh kita datang kuliah ni, dengar kuliah. Ni perbuatan sengaja ke tak sengaja? Sengaja. Ya. Tapi boleh tak berlaku tidak sengaja? Boleh. Contoh ada kuliah di masjid. Dia datang ke masjid tu, ya, asalnya nak solat saja. Ya. Qadarullah selepas solat ada kuliah. Dia tak ada niat pun nak dengar kuliah. Maka ketika dia nak bangun, ustaz tu dah duduk dah di atas meja. Jadi nak bangun malu. Malu nanti orang kata apa pula. Maka dia duduk. Itu apa? Sengaja ke tak sengaja? Itu tak sengaja. Itu adalah terpaksa nama dia. Terpaksa. Malu lah. Kalau aku bangun dia malu. Ya. Duduklah dengar kuliah. Dia lawan mujahadah dia. Sebab dah duduk dalam keadaan terpaksa. Malu nanti apa orang kata. Padahal dia tak ada niat pun nak dengar kuliah. Itu contoh. Jadi segala perbuatan yang dibuat dengan sengaja, iaitu adalah adanya niat dan pilihan. Ya, dan dia ingat. Ya, orang yang berbuat itu dia ingat dan faham tentang baik buruknya. Maka itu dikira sebagai perbuatan yang sengaja. Faham ni? Contoh tadi kan kita sebut, dia memang purposely datang solat untuk solat. Dia duduk kuliah memang dia dah plan awal dah. Itu adalah sengaja. Jadi ada sengaja yang disyariatkan. Contoh dalam melakukan amal ibadah. Ada sengaja yang dilarang. Contoh apa sengaja yang dilarang? Iaitu sengaja seperti dia minum arak, mencuri, berzina. Dan dia mengetahui itu adalah larangan Allah. Dia langgar. Sebab apa? Mengikut hawa nafsunya. Jadi dia buat di atas, secara sedar, disertai dengan niat dan atas pilihannya. Tak ada orang yang mempengaruhi dia. Ya, atau ada orang yang pengaruhi, tapi dia ikut orang itu. Ya, sedangkan dia boleh buat pilihan. Jom kita pergi kelab malam. Dia tahu, tak ada paksa, cuma kawan ajak. Pilihan terserah pada dia. Ya, dia boleh tolak dan dia boleh terima. Lalu dia pilih di antara salah satu. Itu adalah sengaja. Ya, sengaja membuat pilihan dalam perkara yang dilarang adalah berdosa, mendapat kemurkaan. Inilah yang nak dimujahadah dalam kehidupan dunia. Ya. Satu lagi sengaja. Ya, sengajanya dalam pelbagai bentuk. Jurusan hati, lisan dan perbuatan. Kalau tadi seluruhnya, hati, lisan, perbuatan berjalan di serentak. Sengaja dia pergi tempat-tempat maksiat. Ya, atau dia minum arak. Sengaja desakan daripada hati dia. Ya, kemudian dia menggunakan seluruh anggota tubuh badan dia. Maka dia menuangkan arak itu ke dalam mulutnya. Ini adalah sengaja yang dilarang. Ya, sengaja yang dilarang lain yang banyak berlaku. Yang kita lihat dalam hadis sebelum ni, iaitu tentang pesan Nabi SAW kepada siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tentang hadis yang menjelaskan 3 perkara. Ingat, kemuncaknya adalah lisan. Jadi ingat, lisan ni banyak orang yang sengaja jatuh ke dalamnya. Dia sengaja menjatuhkan dirinya ke jurang kebinasaan. Contoh, kita ambil contoh kes yang mudah. Dalam kuliah umpamanya, ada orang yang datang duduk mendengar kuliah tu pelbagai. Ya, pelbagai tujuan. Ya, kita nak sebut orang yang sengaja je dalam perbuatan. Dia sengaja dengar kuliah tu bukan apa? Bukan untuk menuai kebaikan, tak. Dia sengaja untuk mengintai-ngintai dan mencari-cari kesalahan orang yang menyampaikan tu. Purposely tujuan dia adalah untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari kebenaran. Ya. Jadi perintah jangan sekali-kali cuba untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Kerana barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan dijauhkan oleh Allah daripada hidayah. Ini kaedah yang sangat penting. Ya, terutamanya orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni adalah majlis yang penuh dengan keberkatan. Majlis yang paling utama di atas muka bumi ini adalah majlis ilmu. Apatahlah majlis ilmu itu, di dalamnya didatangkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu purposely, niat dia tanpa ada sesiapa memaksa dia, ada pilihan. Dia sengaja duduk dari awal sampai akhir untuk mencari-cari kesalahan. Maka orang ini sebenarnya memiliki hati yang sakit. Orang ini jauh daripada rahmat dan hidayah Allah. Kenapa orang ini jadi seperti itu? Tak lain dan tak bukan, padanya ada sifat kedengkian, sakit hati.
busuk hati. Ya, dia tak boleh menerima kebenaran. Ya, dia hendakkan pembenaran. Maka dia mengintai-intai, mencari celah-celah. Dan bila niat dia begitu, biasanya Allah akan uji dia, dia akan temui kekurangan dan kesilapan. Tapi kebiasaannya kesilapan yang dia temui itu bukan kesilapan yang besar, kesilapan yang kecil. Yang tak berbekas pun kepada apa yang diucapkan oleh orang yang menyampaikan kuliah itu dari awal sampai akhir. Sebab apa? Kesilapannya yang kecil itu bukan berkaitan dengan perkara pokok. Barangkali dia tersilap dalam ucapan. Barangkali dia tersilap dalam penyampaian. Tapi perkaranya tidak membekas. Perkara yang sangat kecil yang dengan itu Allah ampunkan dia. Sebab kadang-kadang orang yang berbicara disebabkan dalam kondisi tertentu dia menyebut tu tak seperti mana yang dia inginkan. Barangkali dia mengejar waktu, terlalu cepat dia berucap sehingga terkena sabqul lisan, tersalah ucapan. Dan ini bukan berlaku pada seseorang, kebanyakan orang. Alim macam mana pun, ya sesekali Allah akan uji. Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa tak ada manusia yang selamat daripada kesilapan. Tapi kesilapan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Nanti datang. Tapi orang yang mencari kesalahan tu perbuatannya sengaja, dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Cuba lihat contoh yang sangat agung. Ni bukan calang-calang orang. Ya, pernah satu kisah berlaku di hadapan majlis ya Khalifah Islam iaitu Harun Ar-Rasyid. Ni siapa tak kenal ni? Harun Ar-Rasyid ya rahimahullah. Iaitu Imam Syafi'i rahimahullah berada di zaman dia. Ulama-ulama hebat ketika itu, zaman Salah. Pernah satu ketika di dalam majlis Khalifah Harun Ar-Rasyid radhiyallahu an berkumpul dua imam yang sangat hebat. Dua imam iaitu ahli nahu dan ahli qiraah, iaitu Al-Kisai dan iaitu Al-Yazidi. Ya rahimahumullah. Dua orang ulama hebat. Dan bila sampai waktu solat, maka Al-Kisai, terkenal ni kalau Al-Kisai rahimahullah dalam ilmu nahu dan qiraah. Dia yang jadi imam. Ketika dia jadi imam, tiba-tiba dia tersilap dalam membaca surah Al-Kafirun. Surah pendek saja. Bukan surah Al-Baqarah. Kalau di situ ada silap, masuk akal, logik. Ini surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan dia ni adalah seorang yang pakar ilmu nahu, pakar dalam qiraah. Dua bergabung sempurna ilmu bahasa. Masya Allah. Ketika dia menjadi imam, dia baca surah Al-Kafirun, tiba-tiba dia tersilap. Yang ikut belakang dia tu adalah Al-Yazidi, ulama pakar juga. Lalu terbetik di hati Al-Yazidi tadi, Imam Al-Kisai hebat pun baca salah. Tu dia. Ya. Bagaimana mungkin seorang qori yang terkenal ya di Kufah keliru baca surah Al-Kafirun. Kemudian tiba waktu solat berikutnya, Al-Yazidi pula jadi imam. Ketika dia baca surah Al-Fatihah, dia juga melakukan kesilapan. Nampak tak? Allah nak tunjuk ni, jangan mencari-cari kesalahan. Itu tak diucapkan, dalam hati dia saja. Allah beri pengajaran yang sangat agung. Ya, selesai bagi salam, Al-Kisai yang mula-mula jadi imam tadi, dia mengatakan, Masya Allah, ni Allah bagi firasat yang sangat luar biasa pada para ulama. Dalam bentuk teguran kepada Al-Yazidi tadi. Dia luahkan ungkapan tu dalam bentuk syair, dalam bentuk sajak. Ni hebat ni para ulama ni. Ya, immediate dia boleh buat. Kita berjam-jam nak fikir, nak karang. Dia tak, spontan. Apa dia kata? Ihfaz lisanak. Ihfaz lisanaka. La takul fatubtala. Jagalah lisan engkau. Jangan sembarang berucap. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Ya, bil mantiqi. Ya, kerana itu ya dapat membuat engkau, dapat menyebabkan engkau tertimpa bala. Sungguh bala dapat turun dengan lisan. Ni. Itu sebab kadang-kadang banyak orang dia ada hati penyakit ni, dia letakkan diri dia dalam bahaya. Dia mengintai-ngintai, tengok ceramah tu kat mana silap dia. Padahal kadang-kadang nahunya tersilap itu biasa. Kadang-kadang dia baca Al-Quran, kadang-kadang dalam cepat terbiasa. Jangankan yang berceramah tu, para qori hebat-hebat pun kadang-kadang mereka silap, terbalik baca ayat. Kadang-kadang tercampur dengan ayat lain. Sebab apa? Ya, sebab Allah nak menunjukkan bahawa tidak ada manusia yang sempurna, melainkan Nabi SAW. Jadi peringatan pada orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang dengan sengaja, maka takutkanlah akan ya kemurkaan Allah. Nanti kamu sendiri akan terdedah banyaknya aib diri kamu. Sebab itu jangan sekali-kali. Ya. Adapun
kalau kita menemui kesalahan, ya, kita menemui, bukan kita sengaja mencari, dan kita dapati kesalahan itu perlu diperbetulkan kerana ia melibatkan perkara pokok yang sangat besar. Contoh, kita lihat seorang penceramah menyampaikan ajarannya, kuliah dia, tiba-tiba dia mendatangkan hadis yang palsu dan dia menakalkannya, menisbahkannya pada Nabi SAW. Maka itu wajib kita tegur. Tapi tegur dengan cara yang berhikmah, ya, dengan bahasa yang baik. Ya, tapi kadang-kadang disebabkan tersalah baris sedikit ditegur. Tak perlu. Kalau nak tegur, just personally. Itulah adab yang agung. Jadi orang itu kita boleh ketahui sama ada dia memang benar-benar ikhlas dalam menegur melihat caranya. Ya, padahal ya, perkara itu terjatuh dalam perkara yang diberikan keuzuran. Mana ada orang yang tidak melakukan kesilapan. Jadi berhati-hati. Apatah lagi orang-orang yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang kita kenali sebagai orang yang jujur, ikhlas, ya, para alim Rabbani, ya, yang berjalan teguh di atas manhaj salaf. Teliti. Ya, baik. Kembali. Jadi ini adalah perbuatan yang sengaja. Maka bila perbuatan sengaja, dia jatuh pada hukum. Ya, pahala atau dosa. Dalam jurusan yang berkaitan dengan ibadah. Begitu juga dalam urusan dunia, dia dijatuhkan hukuman jika dia dilakukan dengan sengaja. Contoh, ini melibatkan mahkamah. Ya, contoh, orang itu melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Dan nanti di mahkamah akan ditanya, datangkan qarinah bukti. Adakah kamu bunuh ini secara sengaja atau tidak sengaja? Bunuh dengan niat atau bunuh tanpa niat? Itu. Jadi, hukuman dijatuhkan berbeza. Berat atau ringan kesalahan, tak sama. Ya, bunuh dengan sengaja dan bunuh dengan tak sengaja. Contoh, seorang dia memburu dalam hutan. Dia aim, dia nak tembak rusa. Tiba-tiba entah macam mana, dia tertembak kawan dia. Nak tembak rusa tapi kena kawan dia. Itu kan pembunuhan tidak sengaja. Jadi pembunuhan seperti itu dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan. Hukum kena pada dia. Hukum apa? Iaitu dia kena bayar denda. Tapi tak dijatuhkan hukum bunuh pada dia sebab tak sengaja, tapi kena bayar diat, denda. Ya, contohnya berapa? Kena bayar 1 juta. Bayar. Ya, kalau tak mampu maka masuk penjara. Itu semua ditegakkan oleh hakim. Sebab tu hadis ini berkaitan erat dengan fiqh hukum hakam. Ya. Jadi, ya, itu adalah perbuatan sengaja. Jadi ingat, perbuatan sengaja inilah kewajipan seorang hamba. Sengaja. Tu. Ya, sebab tu dia dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab Jawi lama, dia ajar kaifiah solat, betul kan? Usolli tu. Dia kata sengaja aku solat. Sengaja. Apa makna sengaja tu? Bukan sengaja tak suka-suka tak ada kerja pergi buat. Sengaja maksud istilah fiqh tu di situ adalah dengan niat, dengan kesedaran, dengan kemahuan, dengan kesungguhan. Tu sengaja tu bahasa Melayu lama. Kalau sengaja sekarang lain. Jadi sengaja tu juga memiliki dua maksud dari istilah bahasa dan syariat. Sengaja tu adalah iaitu menyungguhkan di dalam hati. Bahawa ni aku nak solat ni. Ya, bukan nak main-main. Solat apa tu? Tak ya, tentukan solat apa. Solat Jumaat. Berapa rakaat? 2. Ya. Ikut imam. Ikut imam. Ya, sengaja. Bukan sengaja tu tak ada kerja, mungkin sengaja. Sengaja itu makruf umum, tapi ini sengaja di sudut syariat. Baik. Kembali. Jadi, yang pertamanya adalah disebut oleh Nabi SAW sini, selesai sudah. Yang sengaja, faham? Sengaja tu syarat diterima ibadah. Kalau buat ibadah dalam keadaan tak sengaja, tak dikira ibadah. Ya, maka kena diulang. Nanti kita akan sebut. Jadi yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW di sini adalah yang berkaitan dengan Allah memaafkan, ya, bagiku dari umatku satu kesilapan. Apa makna kesilapan? Kesilapan ialah sesuatu kejadian yang berlaku dengan tiada diniatkan atau tiada dikosatkan oleh orang yang akan melakukannya. Ya. Misal tadilah kita sebut, ya, orang yang nak menembak haiwan buruan, tertembak kawan dia, maka itu tak sengaja. Ya. Maka hukum terhadapnya sebagai orang yang tersilap atau tersalah. Ya. Lain pada orang yang sengaja. Kalau dia tembak purposely, memang dia bukan nak tembak rusa, dia nak tembak kawan dia. Maka itu dijatuh hukuman balas bunuh. Setelah, ya, lengkap bukti-bukti yang tak dapat dipertikaikan. Itu urusan siapa? Mahkamah pengadilan. Jadi ini tidak sengaja. Banyak benda tak sengajanya dalam kehidupan, betul kan? Cuba beri contoh benda yang tak sengaja. Contoh, dia berpuasa di siang hari.
Itu tak sengaja. Betul kan? Maksudnya apa? Dia tak sengaja. Barangkali disebabkan oleh terlupa. Itu nanti ya. Nanti kita bagi contoh yang lebih tepat. Contoh. Contoh. Dia tak sengaja. Dia reverse kereta dia. Dia reverse. Tiba-tiba terlanggar kereta kat belakang. Tak sengaja betul kan? Takkan ada orang reverse memang sengaja dekat langgar. Itu melainkan dia marah geram sungguh sebab blok parking dia. Dia reverse tengok elok dah. Terlupa dia nak tengok belah kanan. Ada kereta datang dari arah belakang. Kereta tu langgar dia. Siapa yang salah? Dia yang reverse tadi. Maka ketika itu disebabkan dia tak sengaja, dimaafkan. Tapi orang biasanya tak maafkan. Orang kata apa? Tak nampak ke? Ya. Kadang-kadang kita selalu Allah lupakan kita. Tak sengaja kita terbuat. Maka di situ orang yang dirosakkan tadi keretanya berhak untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi tetap tak terlepas. Sama ada di situ kita beri ganti rugi atau kita gunakan insurans kereta. Itu sebagai ganti rugi. Jadi, ya hukum tetap, pembalasan tetap kena. Ya walaupun dia tak sengaja, yakni dia tersilap. Ya dia tersilap. Tu. Jadi bila seseorang anak itu tersilap, dia tak sengaja, perbuatan seseorang termasuk dalam kategori tak sengaja tersilap, maka dia dimaafkan tapi hukum tetap kena pada dia. Hukum. Macam tadi dah. Ya. Tembak tak sengaja. Ya. Dia bermain-main je, bersenda gurau dengan kawan dia. Ya. Senda gurau dia tumbuk, tiba-tiba tumbuk tu kuat. Kena kawan tu pula ada penyakit. Tambah dengan tumbuk dia mati terus. Tak sengaja dia. Ya, dimaafkan. Tapi tetap dijatuhkan hukuman, ganti rugi dan sebagainya. Ya. Itu tak sengaja. Contoh ketika dia solat dia tak sengaja dia bercakap. Tak sengaja, maka dimaafkan. Ini ada perbahasan fiqh lah, perbahasan. Ya. Jadi tak sengaja ni juga memberikan kaedah yang sangat penting, khusus aplikasinya dalam urusan dunia, iaitu mendidik anak-anak. Ya, kita waktu kecil selalu buat perkara tak sengaja. Contoh mak suruh kita basuh pinggan di dapur, betul kan? Mak basuh pinggan di dapur atau lesung tu tengah nak tumbuk sambal. Tiba-tiba entah macam mana letak tepi birai dapur, jatuh, pecah terbelah dua. Atau pinggan jatuh, pecah. Apa jadi? Kalau dulu, zaman kecil-kecil dulu, orang tua pendidikan dia garam. Pinggan pecah saya mesti kena rotan. Padahal tak sengaja. Kita pun sedih, kenapa lah perlu kena rotan. Padahal tak sengaja. Kan kesalahan tu patut dimaafkan, betul kan? Tapi ibu bapa dulu kaedahnya begitu. Dia tak ada istilah sengaja, tak sengaja. Hukum tetap berjalan. Padahal tak sengaja, sepatutnya tak. Tu parenting orang tua zaman dulu, environment dia begitu. Dia rotan kecuaian. Bukan kecuaian juga. Sebab pertama kali berlaku. Kalau 2, 3 kali, 4 kali, ya cuai. Tapi pertama kali, baru belajar. Dia tak boleh. Prinsip orang tua-tua dulu mengajar anak-anak, do right things right first time. Padahal anak tu baru belajar. Patutnya belajar, ada toleransi bagi tempoh. Probation period macam kita kerja tu 3 bulan, maksimum 6 bulan. Tak perform juga, you are terminated. That's it. Tapi orang tua dulu tegas, keras. Sebenarnya besar manfaat dia di kemudian hari. Ya, tapi bila kita fikir-fikir, sedih kenapa lah. Tak padan pula tu, tak setimpal balasan tu. Disebabkan oleh terlupa, tak sengaja tadi. Disebat sampai berjalur kaki. Kena pula mak ayah yang amarah tahap tertinggi tu, dia sebat habis suku badan. Tapi Allah bagi pula keistimewaan anak-anak di zaman itu, tahan asap. Bulletproof dia. Kena sebat kebal dia. Sebat lagi lah. Sampai lali je. Mak ayah tak tahu nak buat apa. Tapi pengajarannya, faedahnya sekarang. Jadi orang yang sangat teliti. Tapi anak-anak sekarang, parenting. Guna kaedah psikologi. Lagi banyak pinggan pecah. Tu. Rupanya carrot and stick ni penting. Ya, tapi mesti berpada-pada. Sebab apa barangkali environment ketika itu terpaksa guna kaedah itu kerana apa? Ketika itu ibu bapa susah. Nak beli pinggan susah. Betul kan? Jadi nak tutup pintu-pintu itu supaya bila pecah pinggan nanti nak beli duit tak ada. Maka teliti. Dia sebenarnya dia mengajar untuk berhati-hati. Memang mengajar untuk berhati-hati, tapi salah di awalnya sebab beri peluang. Sepatutnya bila pinggan pecah untuk pertama kali, bagi nasihat, lain kali berhati-hati. Ikut. Barangkali mak ayah tu bagi SOP tak jelas. Ya. Guideline dia tak jelas. Anak tu terpinggir-pinggir.
Dia pertama kali, contoh bila dia angkat pinggan. Dia tak ajar pegang pinggan tu di mana. Jadi dia pegang di hujung, licin, prum, habis. Satu, the whole tray habis. Lagi naik angin. Ya. Silat-silat tak boleh makan malam. Denda tak boleh makan tengah hari sebab pecah 10 pinggan. Itu kira macam hari kiamat dah, punya dah takut. Merah muka-muka. Nanti mak balik daripada kebun, siap. Hidup dalam ketakutan. Tapi zaman itu Allah berikan kita ketahanan, kesabaran. Tak ada anak-anak ketika itu bunuh diri disebabkan disebat pinggan 10 pecah. Tak. Menjadi ketahanan. Tapi anak-anak sekarang tak boleh buat begitu. Sebab environment tak sama. Sebab anak-anak sekarang kebanyakan hidup dalam keadaan senang. Tak tahan pressure. Jangan interpressure sekejap lagi, dia cabut lagi daripada rumah. Dia buat kejahatan-kejahatan. Jadi metodologinya dah berbeza. Jadi pada zaman kita ni banyak guna kaedah psikologi. Terangkan, guide dia. Ya, kemuncak baru boleh kena pukul dai. Tu. Ya, masya-Allah. Ini semuanya kemahiran-kemahiran sesuai dengan zaman. Tak sama lagi dah. Tak boleh dah nak aplikasi cara orang tua dulu-dulu. Sebab cara orang tua dulu-dulu sesuai dengan keadaan itu. Keadaan sekarang cara sudah berbeza. Ya. Jadi ibu bapa zaman sekarang dia banyak menggunakan mulut. Macam murai di dapur. Macam burung murai di dah. Orang tua dulu bagi sekali instruction takut dah. Efektif zaman dulu. Tapi zaman sekarang upbringingnya berbeza. Banyak pengaruh-pengaruh. Handphone, bagai-bagai, kawan-kawan lagi. Kau. Ya. Kena basuh pinggan dia kat dapur. Kena masak dengan mak kau. Ya aku tak. Relax aja. Mak aku semua buat. Aku ada maid yang buat semua. Tu kan tak lama. Jadi bila dia compare dengan kawan dia jadi malas. Ya aku teruknya ke dapur. Tak ada masa nak main. Tak ada masa untuk me time. For me time. Brother. Mesti belajar. Nanti ada faedah. Bila kita dah besar, kita tahu nilai. Ya, betapa benarnya ibuku mendidikku di dapur. Ada kemahiran. Ya, ada benarnya ibuku mendidik macam mana nak menjahit baju, pandai. Walaupun sekarang semua boleh ya order, tunjuk dengan jari. Tapi itu kemahiran seorang anak perempuan. Wajib. Ya, walaupun zaman beredar macam mana pun mesti ada kemahiran. Takkan nanti butang baju suami, butang tercabut satu tak pandai nak jahit. Takkan tak kerti sampai tahap tu. Takkan nak masuk pinggan tak pandai, takkan nak masak pun tak pandai. Ya, ajaib ni. Tu. Baik. Jadi, ya, yang pertama kesilapan. Dan memang manusia banyak melakukan kesilapan. Ya, kesilapan diampuni. Ya, sebab itulah ya Allah terangkan dalam Quran, "Wa laisa 'alaikum junahum fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan tidak ada dosa ke atasmu jika kamu khilaf. Ya, khilaf, tak sengaja. Ya, apa yang disengaja oleh hati kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau tak sengaja maknanya apa? Kita buat tanpa niat, maka Allah ampunkan. Ya, baik, itu adalah tersilap dan kita sering melakukan kesilapan. Tapi kita hendak berusaha untuk jangan selalu terjatuh dalam kesilapan. Baik, yang kedua, iaitu Nabi SAW menyebutkan, iaitu terlupa. Terlupa ni berkaitan dengan ni di sini ni, akal. Sebab tu manusia ni di antara sifat lemah dia pelupa. Biasa lupa ni paling ekstrim ketika usia tua. Makin tua lupa. Itu ghalibnya, lazimnya. Tapi bukan semua. Ada orang walaupun usia dia 90 tahun, 100 tahun, Allah bagi dia kekuatan ingatan yang sangat dahsyat. Sebab lupa itu salah satu sifat penting dalam ilmu periwayatan hadis. Sebab itu para ulama ni Masya Allah, Allah beri keistimewaan kepada para ulama hadis. Mereka begitu Allah bagi kemuliaan menjaga hadis Nabi SAW sehingga mereka tahu hadis ni diriwayatkan oleh si fulan pada ketika usia mana. Hadisnya ketika dia sampai umur 50 tahun, hadisnya boleh diterima. Hadis yang sahih. Kalau datang daripada riwayat dia. Tapi kalau hadis datang daripada riwayat dia setelah umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka tak boleh diterima lagi. Sebab apa? Ketika itu dia dah lupa. Maka dia tak memiliki sifat yang pertama. Setelah al-adalah, sifat doktor dia, ya, memiliki kekuatan hafalan. Jatuh dah hadis dia. Kecuali hadis dia yang diriwayatkan dia tu nanti dilihat dengan hadis-hadis yang lain. Hadisnya sebagai penguat. Bukan hadis dia tu sebagai sandaran. Tu sebagai teliti. Sebab apa? Ya, bila dah usia tua banyak lupa. Ya, jadi dikhawatiri yang dia riwayatkan itu adalah yang tidak sebagaimana yang dia ingat sebelum itu atau diingat oleh orang lain. Jadi lupa adalah salah satu bukti insan ini lemah. Ya. Dan lupa ialah perkara yang
Sesuatu perkara yang telah diingat oleh seseorang tetapi dia terlupa untuk melakukannya. Orang yang lupa tiadalah berdosa di waktu dia lupa. Ya, akan tetapi hukum kepadanya tetap ada dikala dia ingat semula. Faham? Tiga-tiga ni dia maafkan tapi hukum terhadap dia tetap ada. Contoh orang yang terlupa. Terlupa ketika dia solat dalam bab ibadah ni. Dia solat tiba-tiba dia lupa. Aku ni 4 ke 3. Atau setelah dia bagi salam, diingatkan oleh orang belakang. Tuan Imam, tadi Tuan Imam lupa nak baca Fatihah. Tu dia. Ya. Maka hukum tetap ada. Maka dia bangun. Sambung balik 1 rakaat. Kemudian disusuli dengan sujud sahwi. Nampak tu? Jadi lupa adalah kebiasaan kita. Kadang-kadang kita nak menyampaikan ayat Quran, sampai satu ayat lupa. Dilupakan oleh Allah. Ya. Imam tiba-tiba baca dia terlupa, betul kan? Lepas ni ayat apa kan? Itu penting orang belakang mengingatkan. Bukan itu saja, ada orang yang menghafal. Ketika kecil dia banyak hafalan dia. Hafal matan kitab itu, hafal matan kitab ini, hafal hadis, hafal Quran 30 juzuk. Tiba-tiba entah macam mana satu ketika Allah lupakan hafalan dia. Disebabkan oleh banyak sebab lah. Sebab paling utama apa? Banyak buat maksiat. Sebab hafalan tak akan duduk dalam hati yang kotor. Sebab tu orang yang menghafal, jaga hafalan dia dengan pertamanya apa? Jangan berbuat maksiat. Kalau asyik masa habis tengok handphone aja, tengok main game aja, gugur satu-satu. Itu pasti. Itu pasti. Sebab apa? Quran tak akan berada di hati yang kotor. Jadi jaga mata. Begitu juga kita yang lain. Hafal kita itu, hafal kita ini. Ya, sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah mengadu pada gurunya tentang buruknya hafalannya. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah kita tahu sangat kuat ingatan. Menakjubkan. Lalu gurunya Waqi' kata apa? Tinggalkan maksiat. Jadi pokok dia adalah situ. Kita ingat lagi tentang kisah pengarang kitab Matan Abu Suja. Ya, Al-Imam Al-Asfahani rahimahullah. Umur panjang. Dikatakan umur dia sampai 160. Panjang umur. Tapi dia sihat, kuat, bertenaga. Layak orang muda. Orang tanya dia. Ya, dia kata sejak aku kecil, belum balik sampai sekarang, aku tak pernah guna anggota seluruh tubuh badanku ini untuk melakukan maksiat. Maka Allah jaga aku. Nampak tak? Tepat tak hadis? Ihfazillah yahfazka. Baik. Jadi lupa. Ya. Contoh, kita terlupa. Ya. Sampai waktu asar tiba-tiba kita nak solat asar, aku tadi macam tak solat zuhur. Tu dia. Sampai dilupakan begitu sekali. Pernah tak berlaku dalam hidup kita? Pernah. Baru teringat. Aku rupanya tak solat zuhur tadi. Segera. Hukum tetap tak terangkat, wajib. Tapi dimaafkan sebab terlupa. Maksudnya tak sengaja juga, terlupa. Ya, sebab manusia dia sifat pelupa. Khuliqal insanu dhaif. Ya, manusia tu diciptakan lemah. Di antara sisi lemah dia yang paling utama adalah dia pelupa. Jadi ini berkaitan dengan hukum hakam, banyak dipakai ya tentang perbuatan kita ni. Contoh kita dah sebut tadi. Ya. Berpuasa, lupa dia. Tengah-tengah puasa dia makan, ambil sepinggan. Kenyang dia, lega aku. Aku ni puasa. Dimaafkan. Itu rezeki untuk kamu. Ya, tapi hukum tetap jalan. Teruskan puasa. Ya. Maka inilah dia keringanan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi SAW. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut contoh-contoh amal ibadah tadi banyak adalah hadis. Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa syaqah. Barang siapa yang lupa. Dia bukan buat sengaja-sengaja lupa. Saya lupalah, padahal sengaja, batal. Tak sengaja. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum ketika sedang berpuasa, hendaklah dia meneruskan puasanya. Kerana dia diberi makan dan minum oleh Allah. Itu rezeki pada dia. Ini budak-budak selalu ni terlupa. Terutamanya hari pertama, hari kedua. Kalau orang tua juga terlupa hari pertama, kedua, tu bukan dia. Tapi berlaku tak? Berlaku. Bukan budak je yang lupa, orang tua pun lupa. Tapi kalau sengaja-sengaja buat lupa, itu akal-akalan, terbatal dia. Ganti lagi. Kena ganti lagi. Ya. Tengok dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut,
Iza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah yaqul. Sampai ayat wa aqimis salata li dzikri. Apabila salah seorang daripada kamu tertidur dari solat atau lupa, sedar-sedar dah matahari meninggi dah, tak solat subuh, segera bangun meloncat solat subuh. Jangan pula dah sedar-sedar tak tahu tak solat subuh lagi, pergi pakai ayam lah, pergi kena teh tarik lah. Itu berdosa dia. Ya, segera. Ya, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Kerana sesungguhnya Allah berfirman, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ya. Begitu juga seorang dia solat jadi imam. Habis 4 rakaat selesai. Seperti mana yang berlaku pada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Rupanya dia sedang berjunub. Dia lupa nak mandi. Wajib dia mandi dan ulangi solat. Tapi yang ikut tadi tak perlu. Ya, sebab ya imam dengan makmum masing-masing. Ya, sah yang tadi tu. Ada kias kalah banyak sekali ni dalam bab yang berkaitan dengan terlupa. Ya, jadi Allah bagi keringanan pada kita. Ya, diampuni dosa. Kemudian ya, hukumnya tetap berjalan ketika itu juga. Masya Allah. Dan yang terakhir, iaitu berkaitan dengan perbuatan hamba, iaitu ya dia dipaksa. Paksaan. Ya. Wa mastukrihu alaih, dipaksa. Jadi apa makna dipaksa? Apa makna paksaan? Paksaan ialah mengerjakan sesuatu bukan dengan kemahuan sendiri. Ya, bukan dengan niat. Tak ada keinginan, tapi dipaksa oleh pihak ketiga. Ya. Oleh orang lain yang tidak ada ikhtiar, tak ada jalan dia untuk mengelak. Tapi kalau dia ada ikhtiar untuk menolak, maka itu bukan nama paksa. Ya, dia boleh cari jalan. Macam mana aku nak elakkan pasangan kawan ni? Maka itu tak termasuk paksaan. Tapi dia tak ada jalan lagi dah. Ya. Contoh aplikasi dia. Ya. Paksaan. Macam mana contohnya? Terpaksa. Contoh seseorang memaksa dia keluar daripada agama. Ya, dia ditawan oleh pihak musuh. Contohnya dalam jihad, peperangan. Kemudian pihak musuh tu memaksa dia. Dia memaksanya untuk murtad, keluar agama. Tapi dalam bab ini para ulama memberikan 2 pilihan. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu. Boleh pilih sama ada nak pilih ruksah ataupun azimah. Ada nama orang azimah. Kelonggaran, ruksah atau ya, maknanya dia tegak, sanggup mati. Tak apa, kau bunuh aku tak apa. Aku mati di atas keimanan. Sekali-kali aku nak kufur, takkan. Seperti apa? Seperti kisah Abdul tak, yang tu kisah dia bagi kelonggaran. Dia tak tahan dah kena seksa, tu ruksah nama dia. Maknanya apa? Dia budak tak tahan, kena seksa. Yelah aku tinggalkan agama aku beriman dengan agamanya kamu, menyembah berhala. Tapi dalam hati dia tak, terpaksa je, takiyah dia. Bila dia jumpa Nabi SAW, maka hati kamu macam mana? Tetap iman. Kamu tak keluar daripada agama, kamu tetap iman. Ya. Dan ini berlaku di mana contoh umat Islam yang dipaksa, seperti dulu waktu diperintah oleh komunis Rusia agar dipaksa keluar daripada agama, tidak dibunuh, diseksa. Dia jadi etis, jadi komunis. Maka mereka terpaksa. Tapi dalam hati mereka tetap beriman. Betul kan? Tengok yang jadi di Bosnia. Tak sangka kita dulu kalau tidak berlaku peristiwa perperangan dengan Serbia, rupanya umat Islam di situ, Bosnia. Ya, tapi majoriti Islamnya disembunyikan dalam hati. Dia belajarnya di bawah tanah. Quran apa semua tak boleh belajar. Sebab kalau didapati akan dibunuh, ditangkap. Tapi begitulah Allah jaga mereka. Terpaksa mereka, ya, mereka zahirkan perbuatan kekufuran, makan yang haram dan sebagainya. Ya, tapi setelah merdeka, selamat, maka mereka hidup kembali dengan cara Islam. Masya Allah. Diuji sampai tahap tu. Kita di Malaysia tak diuji macam tu. Itu pun terbabas. Sengaja meninggalkan perintah Allah. Begitu. Satu lagi, tetap kukuh. Bunuhlah, bunuh. Tak apa. Aku menunggu syurga. Tu orang yang memiliki azimah. Sebagaimana kisah umat dahulu yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang kisah 2 orang dengan lalat. Ingat tak hadis tu dalam kitab Tauhid? Satu masuk syurga kerana seekor lalat, satu masuk neraka kerana seekor lalat. Ya, bila sesiapa saja lalu kawasan kampung dia, ni penyembah berhala. Syarat dia nak lepas, nak selamat, mesti buat ibadah korban pada Tuhan mereka itu.
Jadi orang yang bermusafir mana ada bawa apa-apa. Ya. Barangkali dia naik tunggangan dia, takkan dia nak sembelih tunggangan dia, nanti dia nak berjalan nak naik apa. Aku tak ada apa yang boleh itu. Lalu kata kaum itu, kamu sembelihlah walaupun seekornya lalat. Dia pun sembelih lalat. Sengaja dia. Ya. Maka dia dihumbangkan ke dalam neraka. Nak jaga nyawa, tapi dia gadaikan dengan niat dia untuk selamat, dan dia tahu itu adalah kesyirikan. Dia redha. Satu lagi lalu, nak selamat, kamu sembahkan korban pada Tuhan-Tuhan kami, berhala. Dia kata, walaupun dengan seekor lalat aku tak akan buat. Maka dia dibunuh, masuk syurga. Nampak? Itu orang yang kuat iman, sempurna, baik. Ya, jadi paksaan. Contoh paksaan. Ada paksaan yang kita tak boleh buat. Ya, contoh dipaksa minum arak, berzina, itu dosa. Ya, dilarang. Dia tak boleh ikut. Dipaksa buat maksiat. Ada orang paksa, biar bertahan, bersabar. Ya. Ini adalah perkara-perkara yang dimaafkan. Ya. Jadi contoh, ya, tidak ada jalan yang mengharuskan untuk berbuat membunuh, berzina, maka pekerjaan itu tak halal, tak boleh dibuat. Ya, walaupun paksaan. Contoh. Jadi paksaan ini datang daripada dua jalan. Ya, paksaan yang boleh kita elakkan dan paksaan yang kita tak boleh elakkan. Demi untuk menyelamatkan agama. Contoh macam di Bosnia tadi lah. Ya. Kalau tidak dibunuh, pupuh habis orang Islam. Nanti yang bangkit, yang menguasai negara tu orang kafir. Habis dia rasi dia. Maka bertahan, bersabar. Ya. Sehinggalah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh indah. Hadis ini memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang merupakan keringanan dan kelonggaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi hadis ini walaupun dia pendek tapi mengandungi nilai yang sangat agung kepada diri kaum muslimin. Kerana dia memberikan keringanan di atas perbuatan-perbuatan hamba, iaitu perbuatan yang tidak disengajakan, perbuatan yang terlupa, dan perbuatan yang dipaksakan. Maka Al-Quran menjelaskan, ya, sehingga Allah memerintahkan kita supaya memohon doa kepada Allah. Ya, contoh hal yang berkaitan dengan terlupa atau tersilap. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami jika kami lupa atau kami tersalah. Surah Al-Baqarah ayat 200. Sebab kadang-kadang ada benda kita tak sengaja, kita tak ingat. Sebab biasa berlaku. Kadang-kadang kita nak ucap lain, tapi kita berkata yang lain. Tak sengaja, dilupakan oleh Allah. Ya, kita nak kata orang itu sekian-sekian perbuatannya masuk ke syurga, tiba-tiba tersilap masuk ke neraka. Itu sabqul lisan. Ya, maka tak berdosa dia. Ya, tak sengaja. Allah sebut di dalam Al-Quran, walaisa alaikum junahum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak terhitung dosa atas kamu sesuatu yang kamu tersalah padanya, tetapi pada sesuatu yang disengajakan oleh hati-hati kamu. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Al-ayah. Barang siapa yang kufur pada Allah sesudah beriman kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dengan keimanan, maka dia dimaafkan. Ya, ini di antara beberapa peringatan, penjelasan daripada Nabi SAW, ya, daripada hadis ini, dan juga tambahan-tambahan faedah daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan betapa besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Jadi apa lagi alasan untuk kita tidak bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah? Jadi mudah-mudahan hadis ini memberikan khabar gembira kepada kita, ya, sebagai insan yang tak terlepas daripada melakukan kesilapan, ya, keterlupaan, dan juga dalam keadaan-keadaan tertentu kita terpaksa. Ya, ada masanya kita dipaksa, tak ada pilihan. Ya, maka hendaklah kita, ya, mengucapkan syukur kepada Allah di atas anugerah Allah ini. Tapi ingat, ada benda yang terpaksa yang tak diterima sebagai terpaksa. Contoh, kenapa kamu kerja di tempat haram, tempat-tempat yang diharam, kerja di tempat bank riba? Kenapa kamu kerja di kilang arak? Kenapa kamu bekerja di pusat-pusat judi? Saya terpaksa je. Ya, tak ada kerja lain dah yang saya boleh buat. Saya dapat kerja kat sini je. Itu tidak dimaafkan. Sebab terpaksa itu terpaksa yang diada-adakan. Sebab ada pilihan lagi, banyak lagi pekerjaan lain, banyak sangat pekerjaan lain. Tapi sebab menyebabkan dia tak nak tinggal, sebab apa? Dia selesa gaji mahal.
Bonus banyak bulan-bulan. Ya, nanti kalau dia pindah kerja gaji sikit. Itu sebenarnya bukan tidak sengaja dia. Dia ada pilihan, dia ada ikhtiar. Ingat ni. Ya. Dan perkara-perkara itu adalah diharamkan oleh Allah. Allah mesti akan perang orang yang terlibat dengan riba. Ya, orang yang terlibat dengan arak. Bukan saja orang yang minum arak tu disebat 40 kali. Dengan dia pun kena sebat. Sebab apa? Dia yang buka pintu jalan. Kalau tak ada kila arak, tak ada yang pemabuk. Semua kena. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini penjelasan hadis yang sangat ringkas. Ya, tapi besar faedahnya tentang luasnya rahmat, luasnya anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna Allah tajawaza li an ummatil khatta'a wa nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan kesalahan yang terjadi tanpa disengaja dan kesalahan kerana lupa dari umatku serta apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Jadi kesimpulan penting daripada hadis ini adalah mengimani bahawa Allah memiliki sifat memaafkan. Allah adalah Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur, yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Yang tak sengaja, yang terlupa, yang dipaksa, Allah maafkan, apatah lagi dosa yang disengaja. Tapi dengan syarat apa? Memohon keampunan daripada Allah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah panjang umur. Malam ini kita akan menyambung dengan hadis yang ke-40. Ya, hadis yang ke-40, hadis yang mengingatkan kita agar menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan, bukan tempat tetap. Rumah sewa, rumah sementara, bukan rumah milik kita. Iaitu tentang kaitan dengan hadis zuhud sebelum ini. Iaitu Nabi SAW mengingatkan kepada salah seorang sahabat Nabi SAW yang juga peringatan pada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesilapan semoga Allah mengampuni kita. Ya. Segala kebaikan semuanya kembali pada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti bersama dengan pengarang kitab ini yang besar sekali jasanya kepada kita, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dihimpunkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.